Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Dan Ustazah ucapkan terima kasih kerana masih sudi untuk mengunjungi channel Ustazah Saliza Zainab. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tajuk yang menarik iaitu Kerajaan Abbasiyah. Ustazah jemput kawan kita Ayash untuk menceritakan pada kita objektif pelajaran kita pada hari ini. Silakan. Baiklah Ustazah, standard pembelajaran. Di akhir pelajaran, murid dapat menjelaskan sejarah Kerajaan Abbasiyah secara ringkas, serta menjelaskan khalifah yang terkenal pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga, menerangkan faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Abbasiyah. Dan yang keempat, merumuskan iktibar daripada pemerintahan Kerajaan Abbasiyah dan menghubungkaitkan dengan kehidupan. Baiklah, kita teruskan. Asal penubuhan Kerajaan Abbasiyah, sempena nama bapa saudara Rasulullah SAW, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Diasaskan oleh Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah, memerintah selama 525 tahun. Dan keluasan Kerajaan Abbasiyah ni meliputi benua Afrika, benua Asia dan juga benua Eropah. Dan bilangan khalifahnya adalah seramai 37 orang. Apakah khalifah-khalifah yang terkenal? Yang pertama ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad Ali As-Saffah. Yang kedua Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur. Yang ketiga Khalifah Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi Al-Mansur Al-Abbasi. Dan yang keempat Khalifah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi. Iaitu 4 orang khalifah yang terkenal. Khalifah yang pertama ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Khalifah yang terakhir ialah Abu Ismail Muhammad Al-Mustaqsim bin Harun Ar-Rashid. Pusat pemerintahan Kerajaan Abbasiyah adalah di Baghdad, Iraq. Khalifah Abbasiyah yang terkenal, kita lihat yang pertama tadi Abu Al-Abbas Abdullah bin Ali As-Saffah. Itu perintah selama 4 tahun 9 bulan. Asaskan Kerajaan Abbasiyah yang pertama, yang kedua dia mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan daripada Parsi dan Byzantin, dan yang ketiga dia menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan pemberontakan oleh golongan Syiah dan Khawarij. Khalifah yang kedua iaitu Khalifah Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur. Dia memerintah selama 22 tahun, lagi lama. Antara jasanya ialah yang pertama dia memindahkan pusat pemerintahan dari Damsyik ke Baghdad. Yang kedua dia menaiktarafkan sistem cukai. Yang ketiga dia membina sistem pengairan dan saliran, membina masjid Asy-Syarqiyah di mana menjadi pusat pada aktiviti dakwah, dan membina hospital di Baghdad, juga mengukuhkan kekuasaan terhadap wilayah Bizantin. Seterusnya khalifah yang ketiga yang terkenal, tetapi khalifah ni merupakan khalifah yang kelima, Harun Ar-Rashid. Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi Al-Mansur Al-Abbasi. Dia memerintah selama 23 tahun. Apakah jasa Harun Ar-Rashid? Yang pertama, dia memperkemaskan sistem percukaian Islam berpandukan kitab Al-Kharaj. Yang kedua, dia mewujudkan jawatan Ketua Hakim Negara. Dan yang istimewa sekali, dia membina Baitul Hikmah, satu perpustakaan yang hebat. Seterusnya dia menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan, keilmuan dan kebudayaan. Membina kemudahan-kemudahan awam untuk rakyatnya, seperti farmasi dan juga pusat-pusat pengajian. Terusnya menubuhkan Majlis Al-Munazarah, iaitu pusat penyelidikan bagi ilmu agama. Khalifah yang terkenal yang seterusnya ialah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Beliau merupakan khalifah yang ketujuh. Antara usahanya ialah yang pertama mempergiatkan usaha penterjemahan karya daripada bahasa asing kepada bahasa Arab. Yang kedua, menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan negara. Yang ketiga, membina Balai Cerap sebagai pusat penyelidikan ilmu. Dan yang keempat, menyediakan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Maknanya beasiswa ni dah ada lagi sejak
daripada zaman kerajaan Abbasiyah lagi. Sekarang kita lihat pula faktor-faktor yang menjadikan kerajaan Abbasiyah ini kerajaan yang hebat. Di antaranya ialah faktor agama, politik, ekonomi, sosial, ketenteraan dan pendidikan. Baiklah, untuk faktor kegemilangan yang pertama iaitu dari segi aspek agama, di mana galakkan khalifah yang memberikan peruntukan khas melalui Baitul Mal untuk para ulama berdakwah. Maknanya khalifah sangat menitik beratkan hal-hal keagamaan. Yang kedua, semangat jihad yang tinggi untuk menguasai pelbagai ilmu seperti ilmu bahasa, ilmu sains, kejuruteraan, perubatan dan lain-lain lagi. Dan yang ketiga, peranan institusi pendidikan. Pada waktu itu seperti masjid, istana khalifah sebagai pusat pengajian Islam dan penyebaran dakwah. Jadi atas faktor-faktor ini menjadikan kerajaan Abbasiyah kerajaan yang cemerlang. Keikhlasan hati dan nurani, ketulusan jiwa, mereka berjuang. Keikhlasan hati dan nurani, ketulusan jiwa, mereka berjuang. Adakah kau lupa? Seterusnya ialah faktor kegemilangan dari aspek politik. Yang pertama, kita lihat kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran. Jadi bila Baghdad itu tempat yang menjadi tumpuan dan dia menjadi pusat pentadbiran, maka dari aspek politik menjadikan kerajaan itu kerajaan yang gemilang. Seterusnya, pemberontakan daripada Syiah utara dan selatan Syria ini berjaya dihapuskan. Dan yang ketiga, kestabilan politik pada waktu itu mendorong khalifah untuk memajukan negara dengan lebih mudah lagi. Seterusnya kita lihat pula faktor kegemilangan dari segi ekonomi. Aspek ekonomi yang pertama, letakkan Baghdad di tengah laluan perdagangan dari timur dan barat. Dia menjadi pusat perdagangan utama. Yang kedua, sektor pertanian, perindustrian, perdagangan memenuhi pasaran antarabangsa. Maksudnya dia dapat menyediakan keperluan ataupun kehendak pasaran antarabangsa. Dan seterusnya yang ketiga, inisiatif khalifah, di mana khalifah telah membina empangan, membina pusat-pusat perniagaan, membina rumah api untuk kegunaan pedagang dan juga untuk kemudahan rakyat. Dan yang keempat, sumber dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik. Jadi kerajaan telah menyediakan banyak kemudahan, prasarana dan peluang pekerjaan kepada rakyat. Kegemilangan seterusnya adalah dari aspek sosial, di mana yang pertama, layanan yang adil daripada khalifah. Di mana sini tidak ada lagi dah penindasan atau penghambaan. Yang kedua, kebebasan mengamalkan agama. Di sini mewujudkan suasana harmoni, tidak berlaku pergaduhan antara agama. Dan yang ketiga, orang bukan Arab, khususnya orang Parsi, diberikan peluang untuk memegang jawatan utama, termasuklah sebagai Perdana Menteri. Faktor kegemilangan dari aspek ketenteraan pula ialah yang pertamanya, strategi peperangan yang mantap seperti strategi Al-Qaradis yang berjaya mengalahkan musuh. Yang kedua, inovasi peralatan perang yang canggih, antaranya manjanik, dababah, barut dan lain-lain. Dan yang ketiga, keprihatinan pemimpin dan menjaga kebajikan tentera. Tentera diberikan gaji dan juga bonus, memudahkan kehidupan mereka. Dan yang keempat, dasar keterbukaan anggota tentera kepada bukan Arab, yang berjaya mengukuhkan lagi kekuatan pasukan tentera pada zaman kerajaan Abbasiyah. Baiklah, faktor yang terakhir iaitu faktor kegemilangan dari aspek pendidikan. Yang pertama, aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab menggalakkan penguasaan pelbagai disiplin ilmu. Yang kedua, perkembangan pelbagai bidang ilmu ini telah melahirkan ramai sarjana-sarjana yang hebat, ilmuwan-ilmuwan yang terkenal. Antaranya Ibn Sina, pakar perubatan yang ulung. Yang ketiga, galakkan khalifah seperti Khalifah Al-Ma'mun yang memberi beasiswa kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Dan yang keempat, kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana khalifah, perpustakaan dan lain-lain menjadi pusat perkembangan ilmu pada zaman kerajaan Abbasiyah.
Dan faktor-faktor inilah yang menjadikan kerajaan Abbasiyah cemerlang dan gemilang. Adakah kau lupa kita pernah berkuasa memayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayani samudra. Keimanan juga ketakwaan, rahsia mereka capai kejayaan. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Adakah kau lupa kita pernah berkuasa memayungi 2/3 dunia, merentas benua, melayani samudra. Setelah kita melihat faktor-faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah, sekarang kita lihat pula bagaimanakah kerajaan Abbasiyah ini boleh jatuh. Jadi adalah faktor-faktor kemerosotan kerajaan Abbasiyah. Antara faktornya ialah faktor politik, faktor sosial, faktor ekonomi dan juga ketenteraan. Mari kita lihat satu pertama dari aspek politik. Kenapa kerajaan Abbasiyah merosot? Kerana yang pertama ialah campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam pemerintahan. Sebab dasar terbuka, jadi melibatkan banyak campur tangan. Yang kedua, perebutan kuasa. Perebutan kuasa antara khalifah seperti Al-Muntasir dan juga Al-Mu'taz yang menyebabkan institusi khalifah tadi menjadi semakin lemah. Yang ketiga, perpecahan beberapa wilayah yang memberi peluang kepada pembentukan kerajaan-kerajaan kecil seperti Saljuk dan Kuwait. Manakala faktor kemerosotan dari aspek sosial pula, kita lihat yang pertamanya ialah kebajikan rakyat dah semakin terabai disebabkan kelemahan pentadbiran khalifah. Dan yang kedua, pemberontakan dalam kalangan puak Syiah dan Khawarij telah mengganggu ketenteraman awam. Ini menjadikan kerajaan semakin merosot. Bagaimana pula faktor kemerosotan dari aspek ekonomi? Yang pertama, rusuhan dan pemberontakan yang sering berlaku menyebabkan pedagang dari luar tidak datang ke Baghdad kerana mereka merasa tidak aman. Kesannya, dana daripada Baitul Mal semakin merosot. Dan sektor pertanian juga semakin merosot. Merosot kerana sistem pengairan tidak dapat dibaiki ekoran masalah kewangan negara. Manakala faktor kemerosotan dari aspek ketenteraan pula. Yang pertama, pertahanan ketenteraan yang lemah memudahkan serangan daripada pihak musuh. Contohnya daripada Georgia dan Armenia. Dan yang kedua, serangan tentera Mongol yang diketuai oleh Hulagu Khan telah meruntuhkan kerajaan Abbasiyah. Maka dengan ini runtuhlah kerajaan Abbasiyah yang diagung-agungkan sebagai kerajaan yang telah membawa pada kegemilangan tamadun Islam. Bangunlah wahai anak bangsa kita, bina kekuatan jiwa teguh di tangan perjuangan. Bangunlah wahai anak bangsa kita, bina kekuatan jiwa teguh di tangan perjuangan. Iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Jadi Ustazah minta Ayash sekali lagi untuk membacakan iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Silakan. Iktibar daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Yang pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk menerajui kepemimpinan supaya urusan berjalan lancar. Yang kedua, kita hendaklah mengamalkan ciri-ciri kepemimpinan Islam agar menjadi teladan terbaik. Dan yang ketiga, kita hendaklah memanfaatkan sumber dengan bijak agar mampu bersaing di peringkat global. Seterusnya, yang keempat, kita hendaklah memiliki perasaan cintakan negara dengan meningkatkan amalan patriotisme. Yang kelima, kita hendaklah mengeratkan perpaduan antara kaum agar hidup aman dan harmoni. Dan yang keenam, kita hendaklah selalu meneroka ilmu agar umat Islam terus cemerlang. Betul. Terima kasih Ayash. Sejarah telah mengajar kita
budaya Islam di serata dunia membina tamadun berjaya merubah mengangkat Baiklah, Ustazah nak anak-anak menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Silakan. Asal penubuhan kerajaan Abbasiyah bersempena nama bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Ya, betul. Jawapannya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Soalan seterusnya, nama pengasas kerajaan Abbasiyah ialah Ya, betul. B. Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Soalan ketiga, nama khalifah terakhir kerajaan Abbasiyah ialah Ya, betul. Abu Ismail Muhammad Al-Mustaqsim bin Harun Ar-Rashid. Seterusnya soalan keempat. Khalifah pertama iaitu Abu Abbas telah mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar dari Betul. Jawapannya B. Parsi dan Bizantin. Dan soalan kelima. Khalifah pertama iaitu Abu Abbas juga telah mematahkan pemberontakan dari golongan Ya, jawapannya A. Syiah dan Khawarij. Baiklah, anak-anak boleh terus menjawab soalan dari Google Form dan boleh dapatkan pautan di bahagian description. Terima kasih.